Assalamualaikum, kita jumpa lagi untuk pelajaran TMK pada minggu ini. Okey, 2 minggu lepas kita dah belajar set arahan bagi aktiviti harian. Okey, apa yang berlaku dalam diri kita, contohnya macam mana kita nak buat hari tu apa? Nak buat nasi goreng, mula-mula kena buat apa, seterusnya dan habis siap untuk dihidang. Itu kita panggil set arahan aktiviti harian kita. Okey, sekarang ni kita sambung muka surat 11. Set arahan bagi peralatan digital pula. Macam mana peralatan digital tu berfungsi mengikut arahan yang telah ditetapkan. Okey. Contohnya scan bar yang dekat shopping mall tu. Yang dia scan barcode yang ada kat tepi dinding tu. Bila dia scan tu keluar berapa ringgit harga dia. Tu adalah set arahan. Maknanya arahan pertama, dia scan barcode pada barang yang kita letakkan. Kemudian arahan yang kedua, nyatakan harga barang tu mengikut barcode yang di scan. Itu maksud dia. Maknanya dia ada stage dia. Nombor 1 dia kena buat, nombor 2, nombor 3. Itu maknanya set arahan. Dia dah ditetapkan. Kita dah buat dia ikut arahan dia. Okey. Okey. Muka surat 12. Biasanya kalau pernah pergi, kalau macam tu ada pergi ke Ion Seremban ke, Ion Bandaraya ke, tempat parking tiket. Dah balik tu kita kena bayar parking tiket. Okey. Kita tengok macam mana mesin tiket tu dia beroperasi. Yang pertama, bila kita masukkan tiket, dia akan kata masukkan tiket. Dia akan baca maklumat. Maklumat apa yang dia baca? Tarikh kita masuk. Okey. Lepas tu dia akan mengira 1 jam RM1, kalau 2 jam RM2, 3 jam RM3 dan seterusnya. Lepas tu dia akan keluarkan berapakah jumlah bayaran yang dikenakan. Dah kira, lepas tu dipapar. Bila dipapar, kita nampak berapa ringgit, kita masukkan duit dalam tempat masukkan duit. Jadi mesin tu akan baca berapa ringgit yang kita masukkan sampailah amount ataupun jumlah yang dia nyatakan. Kalau RM3, kena masukkan nilai RM3. Kalau kita masukkan lebih, dia akan detect. Kalau lebih, dia akan kira baki berapa ringgit. Tu maksud dia. Okey. Bila dah cukup, baru dia akan keluarkan balik tiket tu untuk kita guna masa kita nak keluar daripada mall tu. Okey. Macam tu. Okey. Kalau kita dia biasanya daripada pembayaran tiket ke keluar gate tu, dia ada masa dia, tak boleh melebihi beberapa, biasanya dalam 15 ke 20 minit macam tu lah, lebih kurang. Dia kalau lebih nanti dia takkan terima sebab dah melewati masa yang telah ditetapkan. Jadi kena ingat, kalau guna macam ni betul-betul nak keluar baru kita bayar. Okey. Jadi kena beringatlah. Okey, macam mana pula palang tu boleh angkat bila kita masukkan tiket. Okay, bila kita masukkan tiket dalam mesin tu akan membaca kita telah bayar. Bila telah bayar dengan cukupnya, baru palang tu akan naik. Baru kereta kita boleh keluar daripada shopping complex. Itu cara dia. Okay, maknanya mesin tu membaca. Kalau kamu perasan, dia ada barcode. Jadi mesin ni membaca mengikut barcode yang telah ditetapkan. Okey. Itu maksud dia set arahan peralatan digital. Muka surat 14 adalah penambahan arahan. Contohnya benda tu dah siap ada, tapi kita boleh menambah baik arahan supaya dia dapat bagi tahu kita apa yang kita nak. Contohnya muka surat 14 ni. Okey, penimbang tu biasa kan. Kamu pijak, bila kamu pijak, apa yang keluar? Yang digital lah, bukan yang jarum tu, yang digital tu. Bila kita pijak, dia akan keluar berapa berat kita dalam angka, betul?
Okey. Jadi, untuk dialog ni dia kata, bolehkah kamu memberi arahan tambahan? Maknanya apa yang kita nak, apa yang kita nak apa yang kita nak supaya benda tu lagi hebat. Tu maknanya, contohnya murid kata, keluarkan suara, beri nasihat, amaran jika beban, kira indeks. Jadi sekarang ni sebenarnya jisim timbang berat ni dah diperbarui. Yang ada kat buku teks tu yang lama. Sekarang ni boleh, kalau ada perasan kadang-kadang ada shopping mall tu, dia kata tinggi anda sekian-sekian, berat anda. Itu bercakap. Dia bercakap. Sekarang ni untuk mesin ni dia kena pakai duit. Tak ada free tau. Yang free tu yang biasa je. Itu maksud dia. Jadi bila kita nak menambah arahan apa yang kita nak, dia memerlukan kos. Itu contoh. Macam ada benda yang boleh kita tambah, tapi nak nambah pun ikut logik lah. Okay. Jangan kata apa, penimbang tu boleh berlari ke, boleh mengejar kita ke, tak ada. Jadi nak menambah arahan tu supaya benda tu memberi kepentingan kepada kita. Itu saja. Okay. Muka surat 15. Okay, ini adalah contoh-contoh peralatan elektrik yang menggunakan si arahan. Contohnya mesin basuh, kamu tahu mula-mula kena buat apa? On dulu, tekan on. Bila tekan on, baru kita masukkan baju. Salah. Masukkan baju dulu, tekan on. Nanti baru dia akan timbang berat baju tu, baru dia setkan berapa air kena masuk, berapa lama nak mesin basuh. Itu maksud dia. Kalau yang ni, periuk nasi yang boleh masak macam-macam dalam tu. Kalau ada, yang ada kat rumah ada tu. Periuk nasi. Jam digital yang biasa ada, yang pernah kita bincang sebelum ni, dan penghawa dingin. Agaknya antara empat-empat ni, apa yang kamu nak tambah? Contohnya mesin basuh, mula-mula dikesan, lepas tu dia tentukan cara basuhan, mulakan basuhan dan tamatkan basuhan. Jadi kamu rasa apa yang kamu nak tambah supaya menjadikan dia lebih menarik tetapi logik. Okay. Itu kerja yang pertama. Dalam buku teks, dalam buku tulis, perlu menambah arahan bagi mesin basuh, periuk nasi, jam digital dan penghawa dingin. Apa dia maklumat tambahan yang kamu kena masukkan supaya nampak dia lebih hebat dari mesin basuh yang sedia ada sekarang ni. Okay. Tak kisah nak tambah 2, 3 ke, yang penting ada penambahan. Okay. Itu kerja yang pertama. Dah siap 4 ni. Okay. Kerja seterusnya, muka surat 16 tu hanya buat soalan nombor 2 sahaja. Dia suruh kena pasti set arahan untuk aktiviti harian dan peralatan digital. Maknanya kamu kena bahagikan 2. Dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dia 11 jawapan yang diberi, tetapi 11 tu kena bahagikan. Siapa untuk aktiviti harian, siapa untuk peralatan digital. Bila kamu dah bahagikan, susunkan nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa dan seterusnya. Okay. Jadi untuk TMK, untuk kerja TMK minggu ni, 2 muka surat. Muka surat 15, tambah arahan untuk setiap peralatan digital. Okay. Untuk mesin basuh tambah sikit, periuk nasi tambah sikit. Apa yang kamu nak buat supaya dia lebih hebat. Wow, macam tu. Dan kerja yang kedua, buat nombor 2 sahaja. Asingkan set arahan, 1 untuk aktiviti, 1 untuk peralatan digital. Lepas tu susun ikut turutan. Itu sahaja. Bila dah siap, boleh hantar selewat-lewatnya hari Ahad. Supaya untuk hari minggu depan cikgu dah sekolah kan, boleh cikgu semak.
Okey, sebarang masalah boleh mesej cikgu. Sekian, terima kasih.